Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Tuan-tuan sidang jemaah Surau Bangi Perdana yang saya kasih sekalian, kita masih lagi perbincangan santai kita untuk kita melihat apa yang ada dalam buku Hidup dalam Sunnah yang dikarang oleh Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi, yang mana mungkin sebahagian daripada tuan-tuan sudah ada buku ini. Lagi cantiklah, lagi baik kerana tuan-tuan dapat melihat sendiri doa-doa yang ada dalam buku ini supaya dapat kita hafal dan kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Yang mana belum dapatkan buku itu mungkin dapat mendengar maklumat-maklumat yang disampaikan dalam buku ini, yang mana perbahasan sebagaimana saya sebutkan pada kuliah saya yang lepas bahawa kita tidak membuat perbincangan atau perbahasan yang panjang lebar bagi memudahkan kita ingat. Kita hanya menyebutkan, menguraikan sedikit saja apa yang ada dalam buku ini, supaya kita nak tahu apa yang disampaikan ataupun apa yang telah disusun oleh pengarang berdasarkan kepada hadis-hadis tentang sunnah Nabi SAW daripada baginda SAW bangun daripada tidur dan tidur semula. Kita dah sentuh tentang memakai pakaian atau pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Hari ini kita tengok bentuk baju, iaitu lengan baju. Lengan baju ni panjangnya hingga pergelangan tangan. Sebagaimana hadis An Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi ya. Diriwayatkan daripada Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau menceritakan lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labuh hingga ke pergelangan tangan baginda. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Kemudian selari dengan jari-jari. Berdasarkan kepada hadis anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam labisa qamisan wa kana fawqal ka'bain wa kana kummuhu ma'al asabi'. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai satu qamis. Qamis ni kita dah sebut yang lepas, bajulah. Qamis ni baju. Macam jubah saya pakai ni lah. Kita sebut jubah. Tapi qamis itu qamis lah. Jubah ni yang saya dah sebut, jubah ni satu lapisan lagi yang ada atas baju. Dalam ada baju qamis, lepas tu lapik satu lagi yang mana di depannya terbuka. Itu disebut jubah dalam qamis. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan bahawa Nabi SAW memakai satu qamis, satu baju, labuhnya atas daripada 2 buku lali dan lengan bajunya selari dengan jari-jarinya. Jadi panjanglah. Tadi pergelangan tangan, yang satu lagi riwayat sampai sama dengan jari-jarinya. Maknanya lebih labuh lagi, tuan-tuan. Itu lengan baju Rasulullah SAW. Dan dia punya labuhnya pula, kalau lengan dia sampai jari, satu riwayat tadi sampai ke pergelangan tangan, satu lagi sampai selari dengan jari-jarinya, kemudian lebih labuh lah maksudnya. Dan dia punya labuh ke bawah pula ialah atas daripada 2 buku lali. Atas daripada 2 buku lali. Jadi dia tidaklah labuh sampai ke bawah, sampai mencecah tanah. Yang itu hadis riwayat Al-Hakim. Yang seterusnya bentuk baju Rasulullah ni ialah terbuka leher. Terbuka lehernya. An Muawiyah bin Qurrah an abihi radhiyallahu anhu ma qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin
min Muzainah linubayi'ahu wa inna qamisahu la mutlaqun aw qala zirru qamisihi mutlaq. Qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastul khatam. Diriwayatkan daripada Muawiyah bin Qurrah, daripada bapanya Qurrah radhiyallahu anhuma, yang menceritakan, aku bersama satu kumpulan daripada kabilah Muzainah telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membai'ah baginda. Bai'ah ni maknanya melafazkan taat setia lah, perjanjian, melafazkan taat setia perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat kancing baju baginda dilepaskan, yakni tidak disematkan, dilepaskan, terbuka lah. Maka aku memasukkan tanganku melalui belahan leher baju baginda, lalu aku menyentuh khatam kenabian pada badan baginda. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi oleh kerana kancing yang terbuka, mungkin tidak terbuka macam saya ni lah, dia terbuka lagi luas, mana dia masukkan tangannya itu menyentuh khatam ataupun cop kenabian. Sebab Nabi ini di antara tanda kenabian Nabi SAW ini, dia ada cop kenabian, ataupun kita sebut dalam bahasa Arabnya khatamun nubuwah. Jadi dia masukkan tangannya, dia pegang khatam kenabian ataupun cop nubuwah Nabi SAW yang ada pada baginda, pada badan baginda SAW. Jadi hadis di sebelah menceritakan tentang Nabi SAW yang memakai baju dengan kancing yang dilepaskan ataupun yang tidak disematkan, tidak dipasang butang itu. Kancing ataupun butang yang dimaksudkan ialah kancing yang diletakkan pada bahagian leher, pada belahan leher baju untuk menutup bahagian dada daripada terdedah, dan ia menjadi ikutan para sahabat. Antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang melepaskan kancing bajunya dan berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju dengan keadaan kancing bajunya dibiarkan terlepas. Walaupun begitu, terdapat hadis yang lain yang menyeru sahabat agar mengkancingkan bajunya, yakni jangan dibiarkan terbuka lah. Seorang sahabat bernama Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an menceritakan, aku pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku adalah seorang lelaki pemburu. Bolehkah aku mengerjakan solat dengan memakai baju saja? Pakai baju saja. Kalau kita orang Melayu pakai kain saja, baju tak pakai. Dia nak pakai seluar saja. Dia tanya Rasulullah, bolehkah aku mengerjakan solat dengan memakai baju saja? Ini dia pakai baju saja. Kalau kita pakai kain saja, dia pakai baju saja. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, boleh, akan tetapi kancingnya walaupun dengan menggunakan kancingkannya walaupun dengan menggunakan satu duri. Jadi tuan-tuan, pakai baju saja ni tuan-tuan kena faham ya. Qamis ni kita dah sebut tadi, dia panjang sampai ke mana? Ke betis. Kalau kita pakai baju saja, pakai sampai ke perut je, tak sampai ke tak lutut betis lagi, mana boleh sembahyang pakai baju saja. Maksud baju qamis ni dia sampai ke betis. Jadi dia pakai baju saja. Mungkin tak ada dalam-dalam, tak ada seluar dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW suruh dia kancingkan ataupun mengenakan butangnya, supaya walaupun dengan kata Rasulullah, walaupun dengan duri lah. Dia pemburu di hutan, ambil duri apa, selitkan supaya dia tertutup agar tidak terbuka. Jadi itu yang kita dapat sentuh tentang pakaian Rasulullah SAW pada kali ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi